Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa khabar semua sidang penonton? Bersama dengan saya lagi Daing Hilman dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini hari Jumaat, perbanyakkan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan lupa untuk kita mengamalkan sunnah-sunnah yang dilebihkan sedikit daripada hari Jumaat. Dan kalau boleh kita hari ini para lelaki kita berusaha untuk mendapatkan soft di masjid-masjid yang membenarkan untuk kita solat Jumaat. Sebab apa? Perjuangan ini bukanlah perjuangan yang biasa-biasa. Sebab apa? Ini perjuangan luar biasa bagi umat Islam, terutama orang lelaki. Dia ada usaha untuk cari masjid untuk menunaikan solat Jumaat. InsyaAllah. Saudara, seperti biasa pagi-pagi hari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberikan kita dua nikmat sangat besar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kita pohonkan nikmat ini berkekalan sehingga ke akhir nyawa kita, insya-Allah. Sedar tak sedar hari ini 25 Disember bersamaan dengan 10 Jamadil Awal, iaitu 1442 Hijrah. Sedar tak sedar lagi beberapa hari lagi kita sudah tamatkan tahun 2020 dan kita akan masuk ke tahun yang baru, iaitu 2021, dan kita mohonkan tahun 2021 ini berlakunya satu perubahan yang besar dalam kehidupan kita, dan juga terutamanya Malaysia lebih maju dan juga kita terselamat daripada wabak COVID-19. Jadi apabila sebut wabak COVID-19 ni, apa kata kita tengok sedikit info terkini, iaitu SX semalam. Kita lihat ada 1,581 kes baru dan dicatatkan 2 kematian, dan kita lihat kes sembuh 1,085 orang. Jadi kita lihat kat sini makin hari ataupun kita tengok sudah menjadi kebiasaan 1,000 lebih, dan juga sembuh pun 1,000 lebih begitu. Dan kita mohonkan kadar ini, bilangan ini berkurangan, dan kita nak benda ini sebelum habis tahun 2020 kita sudah menang, ataupun menang at least kita dah dapat 3 angka ataupun 2 angka, itu pun sudah memadai untuk kita teruskan perjuangan kita di tahun 2021. Saudara, hari ini kita masih lagi dengan tajuk kita ataupun dalam konteks tafsir dengan tajuk kita Surah Al-Ahqaf ayat 25 hingga 30. Bersama hari ini dengan panel kita Al-Fadil Sahibul Fadilah, Al-Fadil Ustaz Radhi Rejab. Apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sihat sedia. Alhamdulillah. Kita tengok Ustaz hari ini penuh semangat. Kita tengok program ni pun pukul 4 pagi dah mula, tuan-tuan. Hebat, masya-Allah. 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 Saudara, seperti biasa kita nak bagi tahu sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita dalam 18881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Dan sebagai orang kata apa, saham kita di dalam Facebook, boleh kita kongsikan dengan rakan-rakan kita di Facebook, terutamanya video live kita dan juga poster Al-Fadhil Ustaz dan juga saya, untuk ramai lagi bertanyakan soalan mengenai surah Al-Ahqaf ayat 25 hingga 30. Jadi sebagai mukadimah, saya kira mungkin saudara boleh buka Al-Quran, mungkin boleh buka surah Al-Ahqaf ayat 25 hingga 30. Kita akan mulakan dengan bertadabbur dan seterusnya kita akan bicara sedikit sebanyak mengenai perkara yang berada dalam ayat ini, insya-Allah. Sebagai mukadimahnya Ustaz, kita nak dengar sikit bacaan. Sudah tentulah kalau tengok muka Ustaz Radhi Rejab, kita nak dengar bacaan lah. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم
كذلك نجزي القوم المجرمين. Alhamdulillah, ayat 25 Suratul Ahqaf, yang kalau kita lihat makna Suratul Ahqaf tu bukit pasir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang sedang menonton, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Saudara da'i, penerbit, kru dan semua penonton, ayah, ibu, adik, kakak, abang, datuk, datin, tuan, puan, rahimakumullah, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan kita bersemangat pagi ni, sebab pagi ni hari raya, hari Jumaat, hari raya bagi seluruh umat Islam pada setiap minggu. Apa khabar ayah, ibu, saya khususnya dan semua ayah, ibu yang sedang menonton. Seperti Da'i Hilman sebut tadi, kita perbanyakkan share, like, komen di WhatsApp, Telegram, Instagram dan semua media sosial kita dengan satu niat dan tujuan, iaitu nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bacakan tadi dari Al-Quranul Karim menceritakan tentang satu kaum yang namanya kaum 'Ad. Ya. Kaum 'Ad ini berasal di satu daerah yang mana disebut juga Iram, yang mana dalam surah lain disebut Iramadatil Imad, kaum Iram yang mempunyai binaan-binaan yang hebat. Dan diutus kepada kaum 'Ad ini satu orang rasul bernama Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Dan kalau kita lihat ya, secara keturunannya kaum 'Ad ini diambil dari leluhur. Sebut bahasa kita ni banyak sebenarnya, jangan kita guna ya. Keturunan mereka yang bernama 'Ad bin Aus bin Aram bin Syam bin Nuh, ya, daripada anak-anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya. Jadi pada ayat yang ke-25 yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa tudammiru kulla syai' bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin, yang membawa erti yang merosak, binasakan ya setiap sesuatu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, ya, maka dengan cepat sekali tidak ada yang dilihat melainkan bekas-bekas rumah kediaman mereka. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, najzil qaumal mujrimin. Yang paling kita takut sebenarnya. Najzi ini membawa arti kami memberikan balasan ya kepada kaum yang suka melakukan dosa, durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Da'i Hilman dan semua penonton, kita ada mereka yang sedang menanti untuk soalan mereka diutarakan. Silakan. InsyaAllah. Itu mukadimah daripada Ustaz pada pagi ini. Saudara, bila kita lihat apa yang Ustaz katakan tadi itu benar. Dalam Quran bila kita sebut orang-orang terdahulu, bila mana buat salah sikit ataupun dia melebihkan perbuatannya, Allah azab terus. Ya. Hari ini Allah selamatkan kita sikit, Ustaz. Allah tangguh sikit, Ustaz, betul? Ya, benar. Jadi kita satu soalan daripada Facebook, daripada Johari Hasnah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah yang dimaksudkan kehancuran berupa angin yang membinasakan segala sesuatu yang terdapat dalam surah Al-Ahqaf ayat 25? Apakah hukuman dari Allah SWT terhadap kaum yang masih dengan kekufuran dan kemaksiatan dalam ayat 25 ini? Mohon pencerahan daripada Ustaz biar tahu jangan keliru. Mana kata dia ada dua. Apa maksud dia, Ustaz, yang angin tadi itu? Yang pertama. Yang kedua, hukuman daripada Allah SWT ini yang dikatakan pergi kepada kaum 'Ad ni. Silakan, Ya, Ustaz. baik. Hadirin hadirat rahimakumullah, terima kasih kepada saudara Johari Hasnah tadi, soalan yang sangat baik dan menjurus kepada ayat yang ke-25. Dia berbeza sikit dengan siri-siri yang lain. Bila kita tadabbur, kita tarannum, kita tafsir ini ya, kita ambil satu ayat demi satu ayat, itu lebih bagus dan lebih menjurus kepada pemahaman yang cukup mendalam, atau disebut sebagai satu kajian depth tadi. Jadi soalan tadi, apa yang berlaku di situ ialah habis punah kaum 'Ad itu, Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka segala siksaan, angin, hujan, batu-batu dan sebagainya, hingga mereka itu tenggelam, ada yang mati hanyut ya, ada yang mati dilanda banjir, lemas ya. Ada di kalangan mereka yang mati terhimpit
dengan batu batan, binaan-binaan rumah mereka. Ya, ada yang mereka itu hancur lebur terus, tubuh mereka berkecai kerana telah pun melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau kita kaji daripada segala sumber yang premier, maksud sumber premier ni tafsir yang terdahulu yang lebih awal ya, bukan yang belakang-belakang cetakan belakang-belakang ni. Kita akan dapati bahawa kaum Ad itu bangsa yang tegap-tegap, yang hantap-hantap, yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat. Tapi siapa yang hebat sekalipun nama makhluk tak akan dapat menahan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi dihujani dengan 7 hari hujan batu, 7 malam 8 hari. Ya, kalau kita tengok betul-betul, maaf ya, 7 malam 8 hari. Jadi tak akan mampu mereka bertahan dan tak akan mampu lagi mereka hidup. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala kata yang tinggal bekas untuk Allah Taala sampaikan ibrah kepada umat akhir zaman ini ialah bekas-bekas rumah mereka ya, dan mereka dah tak ada, semuanya hancur lebur. Jadi itu merupakan satu hukuman kepada mereka yang sombong. Ya, sombong. Dia sebenarnya kalau kita melihat makhluk ni, dia dosa banyak. Ya, kita daripada awal pagi tadi dah buat dosa. Ya, bangun-bangun sejuk, sejuknya, syukurlah Allah Taala bagi sejuk. Bila datang panas, panasnya, syukur Allah Taala bagi panas. Tapi dalam keingkaran itu akan datang satu lagi perangai. Ini yang pernah ditonjolkan oleh makhluk yang hidup 1000 tahun tapi derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Iblis. Aba. Dia tak nak sujud. Wastakbara. Dia tinggi diri. Jadi hukuman ini padanlah dengan mereka yang angkuh, sombong, takabur dengan Allah. Hanya Allah Taala sahaja yang punya nama Al-Mutakabbir, yang selayaknya menyombong diri kerana dia Tuhan segala alam. Wallahu taala a'lam. Allahu Akbar. Ustaz, makna kata kaum Ad ini disebabkan sombong sahaja? Ya, sombong. Dia sombong dengan Nabi ke ataupun macam mana Ustaz? Baik. Allah Ta'ala jelaskan dalam ayat yang ke-26. InsyaAllah kita akan hurai panjang. Baik. Makna kata tu dalam ayat 26. Sebab tu dalam Tajalah Ustaz ini, tafsir kita cuba baca satu persatu insyaAllah. Saya nak baca lagi satu tadi Ustaz. Yang nombor 2. Apakah hukuman daripada Allah SWT terhadap kaum yang masih dengan kekufuran dan kemaksiatan? Dalam ayat 25 surah Al-Ahqaf ini. Apakah hukuman dia sebenarnya Ustaz? Baik. Hadirin rahimakumullah. Sebenarnya satu benda yang kita patut faham ya. Kita patut faham ni. Allah Ta'ala ini dengan zan hamba dia. Jika hamba zan ni apa? Zan ni dia bawah pada yakin. Kalau kita tanya sekarang ini, kiblat di Seri Pentas ni di mana bilik kita solat tadi kan? Kita pun tunjuk arah ni. Kita tanya dia yakin tak? Dia sebut yakin. Sebenarnya belum capai. Kerana tak nampak Baitullahil Haram di hadapan. Tapi zan ini ialah hampir kepada yakin. Dah dekat-dekat dah. Jadi zan ini satu benda yang ada dalam diri hamba mesti. Ya. Lepas tu dia akan jadi yakin. Apa dia? Allah Ta'ala tak pernah buat jahat dengan hamba-hamba dia. Yang buat jahat dan menzalimi diri sendiri adalah hambanya. Karena itu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam diajar doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Tuhan kami, dan Hilman dan semua yang menonton. Zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika kau tidak ampunkan kami, wa tarhamna, dan kau tak sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh-sungguh kami jadi orang yang rugi. Kenapa? Karena menzalimi diri sendiri itu bukan perbuatan Tuhan, ini perbuatan makhluk itu sendiri. Jangan senang-senang nak semua serah. Ni Allah Ta'ala buat ni semua. Kenapa berzina? Apa boleh buat? Takdir. Allah Ta'ala kata berzina. Ini golongan Jabariyah sebenarnya. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang original. Jadi hukuman tersebut kerana hamba dia meminta sendiri agar dihukum. Jadi hukuman kepada kaum derhaka hari ini kalau kita lihat banyak sangatlah. Banyak sangat. Hukuman itu datang bagi orang yang derhaka dengan harapan dia mahu segera bertaubat. Sebab itu setengah orang bila dia lihat berlaku satu musibah ya, dia cepat-cepat, ya Allah ampunkan kami, ya Allah kami takut pada Engkau, ya Allah. Dan benda itu berlaku
Ada juga bagi orang beriman dipanggil apa? Sebagai ujian Allah kepada mereka. Jadi benda-benda sebegini kita kena cepat tangkap, kena peka. Jangan peka. Kita kena peka, kena sensitif. Jadi apa-apa jangan kata Allah Ta'ala sajalah ni nak bagi kita susah. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Sebabnya datang daripada kita. Zaharul fasad. Telah jelas terang menerang segala kerosakan fil barri wal bahr, sama ada di daratan ke di lautan, bima kasabat aidin nas, dengan sebab perbuatan dari tangan. Tangan tu maksudnya kekuasaan manusia tu sendiri. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya. saya kira kita punya penonton-penonton tidak sabar-sabar untuk kita tahu ayat yang seterusnya, Ustaz. Okey. Mungkin Ustaz boleh kita bacakan ayat seterusnya dan juga tafsirnya. Silakan. Insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita baca dengan tarannum bayati asli. Sekarang kita baca dengan maqam atau tarannum Hijaz. Kalau orang Mesir suka sebut Hugaz. Ya. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Allah. Kalau kita baca tadi, satu benda yang saya tersentuh diri sendiri. Saya tak tahu orang lain. Kerana Allah bagi benda yang sama kepada kaum 'Ad ada pada kita. Ya, apa terjemahan dia? Dalam ayat 26 ini Allah kata walaqad, dan sesungguh-sungguhnya. Ya. Kami telah teguhkan makkannahum fima immakkannakum fi, ya. Kami telah teguhkan kedudukan mereka pada benda, pada barang yang tidak kami teguhkan kamu padanya. Satu kehebatan tu, ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah jadikan bagi mereka itu pendengaran, sam'an. Ya. Kemudian kata Allah, dan penglihatan, dan kami bagi kepada mereka hati, afidah, ya. Maka tidaklah mencukupi bagi mereka itu pendengaran mereka dan tidak pula hati mereka, ya. Sesuatu pun tak bermanfaat boleh mereka tatkala mereka menyangkal terhadap ayat-ayat Allah, ya. Dan menimpalah kepada mereka apa yang telah mereka permain-mainkan itu. Ini sekaligus menjawab apa yang dinyatakan dan soalan yang ketiga sebenarnya oleh Da'i Hilman tadi. Ya. Tadi soalan kedua, jadi soalan ketiga kita jawab sekarang. Apa yang mereka buat sebenarnya? Sombong mereka ni di mana? Ini ada pada semua peringkat kaum, ya. Semua zaman ada. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mohon pada Allah, ya Allah, Engkau beri kurniaan Engkau kepada kami, tetapi jadikan kami hamba bersyukur seperti doa para anbiya wal mursalin. Auzi'ni an ashkura. Engkau tolong didik kami, ajar kami, bantu kami agar kami bersyukur kepada nikmat Engkau yang Kau kurniakan kepada kami, mak ayah kami dan sebagainya. Jadi kaum 'Ad ini Allah bagi kepada mereka teknologi yang hebat, ya. Allah bagi kepada mereka akal yang sungguh-sungguh pintar.
hingga mereka boleh jadikan daripada gunung ganang itu rumah mereka. Mereka boleh mengukir di situ. Dan teknologi yang disebut sebagai aliran udara yang cukup hebat, ventilator yang cukup hebat, ya. Dan kaum ini memang ditonjolkan dalam sejarah, ya. Mereka bangsa yang punya ketamadunan yang tinggi, perdagangan yang hebat. Lalu dengan kesombongan itu mereka lupa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kita ada soalan yang berkaitan dengan ayat yang ke-26 ni, Da'i Hilman. Sebenarnya kalau kita baca macam Ustaz kata tadi, Ustaz tersentuh. Bila mana kita ni ada tersentuh sedikit, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat sebenarnya ada kaitan dengan kita. Kita pun bangsa Ustaz yang mencapai teknologi yang hebat sekarang ni. Adakah kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Saudara, kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kita lagi dalam Tajuk Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara, kita masih dengan tajuk kita tafsir dan taranum surah Al-Ahqaf ayat 25 hingga 30. Tadi sebentar tadi Al-Fadhil Ustaz sudah membacakan ayat 25 dan juga 26, dan kita menantikan persoalan daripada penonton. Sekiranya ada persoalan, boleh terus hubungi kita dalam 18881677 atau terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Dan lebih mudah saya kira ke Facebook kami dan ruangan gambar saya dan Al-Fadhil Ustaz, dan memudahkan kita punya pihak kru untuk mengambil soalan-soalan anda semua untuk kita membahaskan dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru ini. Tadi sebentar tadi Ustaz bila sebutkan mengenai ayat 26, kaum Ad ini satu kaum yang sangat hebat, masya-Allah, dan tamadunnya sungguh tinggi, dan akhirnya mereka sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, hari ini benda itu tidak jauh dengan kita. Kita pun sudah mencapai satu teknologi yang mungkin tidaklah luar biasa bagi orang seperti kita, tapi sebenarnya kita sudah mencapai satu teknologi yang hebat. Hari ini bercakap melalui telefon, bercakap melalui komputer, bercakap melalui kamera, dan kita nak lihat kadang-kadang dalam kehidupan kita jangan kita ada riak dan wujub dan takbur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Saziatul Sidi. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ia merujuk kepada peringatan berbangkit Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang engkar dan kufur nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana untuk dikaitkan untuk ketika ini kita sebagai umat Nabi Muhammad masih ada segelintir yang kufur nikmat dengan kebanyakan melalaikan solat dan banyak melakukan perkara yang mengundang kemungkaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, jadi soalan daripada saya tu Sidik ini ayat 26, dia tanya peringatan berbangkit yang Allah SWT kepada orang ingkar dan kufur nikmat ini apa dia, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Saziatul Sidik kita. Jadi soalan beliau akan kita bawa jawapan yang insya-Allah bukan sekadar lokal tapi global. Hari ini orang sebut global, campur dua. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran untuk umat yang terakhir daripada segala umat yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Tak ada dah lagi nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tak ada dah lagi rasul. Kerana nak jadi rasul itu dia lalu peringkat pelantikan nabi, rasul. Lepas tu ada lagi ulul azmi, dan nabi kita setakah lagi peringkat ditinggikan oleh Allah sebagai sayyidul anbiya'i wal mursalin, iaitu penghulu para nabi dan juga para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka kalau kita lihat Al-Quran itu banyak peringatan untuk umat yang hadir di akhir ini. Mungkin kita cakap kaum Ad, Ustaz tu kaum dulu-dulu. Tapi roda berputar tetap sama. Ya, kejap atas, kejap bawah. Itulah yang Allah Ta'ala akan sebut al-yaum, hari di mana kami putar-putar di kalangan kamu manusia, bainan nas. Dan hari ini kita juga menerima benda yang sama. Lupakah kita dengan peristiwa tsunami? Kalau masuk bulan 12 ini,
Orang akan ingat tsunami. Masya Allah, tabarakallah. Waktu tsunami berlaku di Aceh waktu itu, saya sedang bersama dengan rakan setugas. Kami ada hari bersama dengan kaki tangan, dan pada waktu itu berlaku gegaran yang ringan. Saya masih ingat peristiwa tersebut, cukup segar. Dan bila berkunjung ke Aceh sendiri, melihat bagaimana kesan kemusnahan waktu itu, ya, kita ingat peristiwa yang sama telah berlaku pada kaum yang dahulu. Jadinya manusia ni tetap hamba Allah bila-bila masa dan zaman pun. Manusia bertukar ganti, hidup mati, lahir hidup mati, yang kekal dan tidak mati, tidak ada awal, tidak ada yang akhir, dan tidak ada yang semithil dengannya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Sebab itu kalau kita lihat Allah Taala sebut satu benda, ya, yang ni kita kena share banyak-banyak. Kita lihat pagi ni pagi cuti tapi ramai lagi yang tak menonton. Tolong kejut kawan-kawan kita. Jom mengaji Quran pagi ni, ya. Apa dia? Allah Taala sebut afidah. Perasan tak? Ketika Allah Taala kata wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidah. Ya, kita betul pendengaran tu kita tahu, ya. Penglihatan pun kita tahu. Tapi saya nak fokus pada afidah. Afidah ni lebih pergi kepada apa? Heart, fuad, ya, fuad. Benda yang lebih batin daripada itu. Hati-hati sekarang ni kalau sebut batin takut orang salah sangka, ya. Batin tu maksudnya lebih mendalam, lebih halus, ya, lebih sebenarnya kita tak nampak. Yang ini datangnya tadabbur, ya, datang tadabbur agar kita lebih mengerti apa yang Allah Taala sebut. Seperti ashabul fil, ya, tentera bergajah. Kita tak nampak hari ini, kita kata macam mana burung ababil, ya, bagaimana tarmihim bihijarah. Mungkin kita duk buat contoh tarmihim macam tu, mana kita tahu macam tu, tapi kalbu kita boleh rasa. Masya Allah, bagaimana deritanya Abraha dan juga bala tenteranya apabila, ya, batu-batu panas itu terkena pada mereka. Yang ni kita boleh faham. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka jadi seperti mana ada daun yang dimakan ulat, ya. Pernah tengok ada ulat beluncas makan daun? Pernah. Pernah. Perasan tak waktu bila daun tu habis? Tak sedar. Tak sedar, tengok-tengok, dah tinggal tangkai, ranting saja. Itulah dia siksaan dan balasan Allah kepada mereka yang sengaja cari nahas. Jadi bila kita tengok soalan Kak Sazatul Siddiq tadi ni, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi telah baca ayat ini kepada kita. Yatlu alaihim ayati. Ayat ini Nabi telah baca kepada Quraisy, ya. Bila turun saja Nabi baca kepada umatnya. Kamu lihat wahai Quraisy, ini kaum yang kita boleh lihat kesannya, ya. Bahkan ketika itu dikatakan bahawa kaum Ad ini berdagang dengan puak-puak kaum di Madian, Madain Salih, ya. Mereka berdagang. Jadi saintis yang mengkaji berkenaan dengan sejarah lampau, mereka lihat daripada satelit bagaimana sebenarnya ada satu route, dengan izin bahasa tu, jalan yang menghubung daripada kota Iram dengan kota Madian. Jadi mereka ni kaum yang hebat. Nabi kata tengok, ya, tinggi kedudukan mereka, peradaban, kebudayaan dan sebagainya. Dan sungai-sungai dalam, kalau kita baca betul-betul, ya, tafsir, sungai-sungai mengalir pada zaman kaum Ad ini hidup, ya. Bunga-bunga itu maksudnya subur sungguh dengan hasilan yang sebanyak-banyaknya. Mereka lupa Allah. Ini ujian yang kita boleh lihat dalam pandemik hari ini. Di mana kalau kita lihat saat kita senang pergi masjid, tadi qiyamul lail tadi. Tadi kami qiyamul lail di Putrajaya, ya. Alhamdulillah SOP dipatuhi, jangan bimbang. SOP dipatuhi, semua kita ikut. Lalu dalam doa kita munajat kita sebut, ya Allah, dahulu satu ketika rumahmu tiada yang menghalangnya untuk mereka memasuki, berdiri, rukuk dan sujud padamu. Mereka tidak mahu melakukan apa yang kau perintahkan. Saat di mana hari ini rumahmu terpaksa ditutup, ya, maka mereka meraung-raung di luar sana. Kita tak nak jadi seperti mana Fir'aun yang ingat Allah bila ketika nyawa sampai ke kerongkong. Wallahu ta'ala a'lam. Itu satu tarbiyah. Saya kira pagi ini satu sentapan, Ustaz, bagi kita bangkit. Mana kata bukan semata-mata pandemik ini kita anggap benda biasa-biasa dan kita nak kembali kepada Allah SWT. Kita istiqomah, ya, untuk berada di atas jalan Allah SWT. Kita nak ambil satu pemanggilan pertama yang bertuah pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hilman dan Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. Ya. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3,
Pekan Pahang. Ya. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. soalan saya begini Ustaz ya. Seperti Ustaz dah jelaskan tadi mengenai ayat 25 tadi ya. Bagaimana kaum musyrikin ini ataupun kaum Ad ini yang dikatakan mempunyai kelebihan di segi teknologi pembinaan dan sebagainya ini. Soalan saya, mereka ni dah nampak daripada umat yang terdahulu bagaimana keadaan ditimpa satu-satu musibah tu. Jadi mereka tak pernah nak ambil pengajaran daripada itu. Soalan saya, mereka ni orang Arab, berbangsa Arab dan Quran juga diturunkan dalam bahasa Arab. Mereka cukup faham Ustaz. Bukan tak faham macam kita ni, orang kita Melayu ni banyak yang tak faham bahasa Arab. Jadi soalan saya, mengapakah mereka ni tidak pernah nak mengambil pengajaran daripada apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri dan mereka faham ayat suci Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab dan mereka cukup faham dengan apa yang disebut dalam Al-Quran itu. Jadi apakah punca ataupun faktor yang menyebabkan mereka ini terlalu degil dan apakah mereka kerana mereka ini menganggap mereka ini sebagai yang kaum yang hebat atau bagaimana keangkuhan mereka ini. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Omar atas persoalan yang diberikan. Quran kita maklum turun dengan bahasa Arab Ustaz. Dan mungkin Haji Omar tadi bertanya, kenapa turun dalam bahasa Arab dan turun kepada kaum Arab tapi susah untuk mereka memahami? Silakan Ustaz. Cantik soalan ni. Allahu Akbar. Saya terima kasih banyak kepada soalan yang kita sebut dengan izin you inspired me. Ni sebab Cik Omar bin Abdul Majid ni kita tahu dah kalau dia dapat rezeki dia, soalan dia akan segarkan kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan laras bahasa yang Maha Agung. Kata Allah dalam potongan ayat itu ya, kita bacakan, kita ulang lagi sekali ya. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ. Allah ya. Saya sengaja baca tadi dengan 2 harakat saja ya. Kalau kita baca biasa, bacalah Tariq Syatibi. Quran ini ada Tariq Syatibi, Jazari. Yang ni da'i kita belajar dulu. Dia dulu masuk Mahat Tahfiz ya. Maka kita di Malaysia ni umum baca Tariq Syatibi, bacalah 4-6. Baik. Kata Allah, فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ. Maka tidaklah memberi avail, not avail ya. Allahu Akbar. Apa dia? Benda yang boleh sepatutnya bagi mereka manfaat, bagi mereka value added, bagi mereka kekayaan pada kurniaan Allah, pada sam'uhum, pendengaran mereka, tapi mereka tak buat. Wala absaruhum, tidak juga pada basirah, ni basirah mereka, wala afidatuhum min syai', dan tidak juga bagi qalb, bagi hati mereka, fuad mereka lebih dalam daripada qalbu yang kita faham walau sedikit pun. Ini hadirin rahimakumullah, dalam bahasa Inggeris dia sebut reflection. Sebab itu dulu ada rancangan yang kita boleh tengok reflection. Reflection ni apa dia? Satu pantulan balik pada diri kita, cerminan diri. Jadi kaum Ad ini dia lupa satu benda, mencermin diri. Cermin diri ni maksudnya apa? Sedar diri. Siapa bagi semua ni? Allah. Allah yang bagi. Mereka angkuh, mereka tak, kami yang buat. Kalau Allah Ta'ala buat, dia sendiri buat. Ni kami buat dengan tangan kami. Kepandaian ini datang daripada hasil cernaan fikiran kami, ya, kepintaran yang tinggi, satu ketamadunan yang kami telah bina. Kita lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita baca surah Yasin ya, Allah Taala pesan berkali-kali, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Peringatan itu untuk mereka yang mana mak ayah mereka dulu dah diberi peringatan ya, lalu mereka lalai. Cik Omar, mudah-mudahan kita pada pagi ini dan semua yang menonton dapat cerminkan diri apa yang kita ada milik Allah. Jadi tunduklah, patuhlah pada Allah. Wallahu a'lam. Itu sebuah ringkas yang Ustaz boleh sampaikan kepada kita. Dan saudara, daripada awal surah Al-Ahqaf ayat 1 sehingga sekarang kita sudah baca ayat 26, banyak teguran dan juga banyak Allah nak sebutkan, Allah nak tunjuk kepada kita sesungguhnya Dia Maha Hebat, Dia Maha Kuasa. Kita sebagai hamba kena ikut apakah disyariatkan kepada kita. Saya nak baca satu persoalan daripada Mas Ripah Noor daripada Facebook.
ayat 26. Apakah yang Allah maksudkan dengan sesungguhnya kami telah mengukuhkan kekuatan mereka yang tidak kami berikan serupa itu kepada kaum Quraisy? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Allah menurunkan azab kerana kaum Ad yang telah diberikan pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi mereka itu tidak mereka gunakan dengan baik pada peringatan yang telah diberikan, malah mereka mendustakan ayat-ayat Allah dengan ejekan pada Rasul utusan Allah. Adakah ejekan mereka itu sebenarnya azab yang membinasakan mereka sendiri? Jadi Ustaz, yang pertama tu Ustaz, sesungguhnya kami telah mengukuhkan kekuatan mereka yang kita tidak berikan kepada kaum Quraisy. Apa maksud dia Ustaz? Baik. Terima kasih Kak Masrifah Nur. Untuk bahagian pertama daripada soalan Kak Masrifah ni, ada dua soalan sebenarnya. Kaum Quraisy apabila mereka diperingatkan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin penonton rahimakumullah, jom segarkan pagi ini dengan banyak berselawat. Nampak lemau tu, kami boleh nampak ni daripada lensa, nampak lemau. Kasyaf. Jom, okey, kasyaf. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Quraisy apabila diceritakan oleh Nabi, mereka tahu, mereka dah sampai sebenarnya sebab mereka dah tengok Madain Saleh. Sebab Madain Saleh itu dalam wilayah Hijaz, ya. Dan mereka tahu kota Iram, bahkan sebahagian mengatakan kota Iram itu di Petra dan sebagainya. Okey, tak apa. Lalu kalau nak dibandingkan daripada architectural and structure, kalau kita lihat dia ada civil and structure, siapa mengaji ilmu kejuruteraan awam, ya, kota Iram itu dibina tak seperti Quraisy membuat rumah. Quraisy buat rumah dia pakai bata, pakai tanah yang diletakkan air lalu dikepal dan sebagainya, dibina. Tapi orang-orang Ad, ya, yang menginap di kota Iram, kaum Ad ini yang dipimpin oleh Nabi Allah Hud, ya, didatangkan peringatan melalui dari Nabi Allah Hud, mereka ambil terus gunung ganang buat rumah. Jadi kalau ditanya pilarnya bagaimana di bawah, mereka telah menggunakan gunung ganang itu daripada pasak bumi mereka buat rumah. Dan daripada segi seni bina atau architectural design, ya, mereka cukup hebat. Bahkan sebahagian orang pergi ke situ untuk ambil bagaimana bentuk mereka buat bangunan seni bina atau disebut architectural, ya. Hadirin rahimakumullah, soalan Kak Masrifah tadi, ya, bila dilihat sebegitu kaum Quraisy, jadi kalau kami rasa kami bagus, ada lagi orang lagi bagus pada kami. Tapi bagus di situ bukanlah nak bagi tahu bahawa kaum akhir zaman ni, umat Nabi kita lemah. Setengah orang dia faham begitu dah. Kita ni kaum yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Telah adalah kamu ni sebaik-baik umat. Tapi nak cerita, kalau kamu rasa kamu hebat, ada lagi kaum pernah jadi hebat sebelum kamu, tapi mereka rosak binasa. Wahai Quraisy, yang Nabi nak bagi tahu, aku datang sebagai rasul utusan Allah di akhir umur dunia ini, ya. Kalau kaum yang sehebat itu telah hancur binasa, kehebatan yang kamu tak boleh tiru, ya. Bayangkan kamu yang biasa-biasa ni, nak bagi sentak. Tapi Quraisy pun tak dengar juga, ya. Ini yang kita kata global dan lokal. Jadi global hari ini, ya. Kita cakap tempat kita sekarang di Malaysia, tapi kita kena lihat jauh apa yang berlaku di luar sana, di Amerika, di Rusia, di England dan sebagainya. Apa yang baik kita ikutlah. Yang tak baik kita jangan ikut. Ada orang kata, ustaz, kalau macam tu kita bina rumah huduh-huduh sudahlah, kalau tidak jadi kaum Iram. Salah fahaman begitu. Bina rumah elok-elok dan iman juga kena elok. Teknologi biar tinggi, ketakwaan pun mesti tinggi. Ya, maka kalau kita lihat kepada peringkat kedua soalan itu tadi, apabila manusia itu dibuai dengan kita sebut kelunakan, kenikmatan, kemanisan kehidupan, maka jadilah seperti apa yang sahabat kata, manusia ni dengan dunia ibarat semut yang mencicip madu. Jadi kalau orang kata madu semut tak begitu, tak betul, ya. Madu tetap semut akan pergi. Madu lebah lah, bukan madu lain ni. Okey, dia akan pergi manis sikit-sikit, dia akan bergumpal dan mati dalam nikmat itu. Sebab tu di hujung ayat tu kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Mereka dengan apa yang Allah Taala bagi peringatan, yastahzi'un, maka ejek, maka perolok mereka, ada kalau ada, wahai Hud, kalau ada datangkan. Mereka mencabar Allah. Jangan mencabar
Allah yang mencipta kamu. Wallahu a'lam. Saudara, dalam kehidupan kita ni apabila kita rasa kita sudah lebih bagus, sudah lebih hebat, kadang-kadang kita lupa siapakah diri kita. Renung-renungkan. InsyaAllah kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tajuk Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara, masih lagi dengan tajuk kita tafsir dan juga teranum surah Al-Ahqaf ayat 25 hingga 30 bersama Al-Fadhil Ustaz Radhi Rajab. Jadi, kita menantikan persoalan daripada anda semua. Sekiranya ada persoalan, boleh terus hubungi kita di talian 1800881677 ataupun terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Saya nak bagi tahu sikit, saudara-saudara penonton semua, apabila kita belajar mengenai tafsir, janganlah suka-suka untuk kita sekadar mempercayai terjemahan sahaja. Sebab apa? Bila kita lihat dalam surah Al-Ahqaf ini, bila kita baca terjemahan, banyak yang tidak tepat berbanding dengan yang ditafsirkan oleh ayat Quran itu sendiri. Jadi sebab itulah dalam Al-Quran, tafsir terutamanya, kita kena belajar berguru dan juga memahaminya dengan tafsir yang ditafsir oleh para ulama, insya-Allah. Ustaz, saya kira saya merindui suara Ustaz. Jadi saya boleh tak kita terus ayat 27-28 untuk kita bicara kita seterusnya. Fadal. Ayat 27 dan ayat 28, tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru TV3 TV9. Kita akan bacakan dengan maqam ataupun tarannum nahwan sesuai dengan makna ayat, di mana apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu didikan Allah kepada kaum Ad sekaligus sebagai ibrah kepada kita di akhir zaman ini. Inilah tarannum ataupun maqam nahwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Allah. Kalau salah tolong tegur. Setakat ni betul tak ayat? Betul. Mudah-mudahan betul. Insya-Allah. Dia bimbang juga termamai-mamai pagi-pagi ni kan. Jadi selalu saya akan minta orang tegur. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita lihat dalam ayat 27 Suratul Ahqaf. Jom kita dengar tafsirannya. Walaupun pagi ni kita sejuk, kita mengantuk ya, kita ada benda lain yang kita tengah duk fikir sekarang ni, jom kejap kita fokus kepada terjemahan dulu. Kata Allah, walaqad ahlakna ma haulakum minal qura. Allahu akbar. Dan kata Allah, sesungguh-sungguhnya ahlakna, kami telah hancur binasakan, leburkan ya, ma haulakum minal qura, apa yang ada di sekeliling kamu daripada negeri-negeri. Maksudnya turun itu apa yang terdapat pada mereka keangkuhan, kehebatan di seluruh
tempat yang didiami, dihuni, diduduki oleh kaum 'Ad itu semuanya telah binasa. Dan kata Allah Ta'ala, wasarrafnal ayat, dan kami telah berikan penjelasan tentang tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Itu baru terjemahan. Seperti yang Da'i Hilman sebut tadi, itu terjemahan. Tafsirannya lebih mendalam lagi. Maka ayat yang ke-28 pula kata Allah Subhanahu wa taala, falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha. Mengapa kata Allah Ta'ala, mengapa tidak menolong kepada mereka itu apa yang mereka ambil selain daripada Allah itu menjadi Tuhan-Tuhan untuk mendekatkan diri mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah usik mereka, Allah peli mereka dengan selayaknya bagi mereka yang sombong itu, ya. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka telah menyesatkan diri mereka sendiri. Begitulah kebohongan mereka terhadap diri mereka sendiri, dan apa yang mereka karang-karangkan, mereka cipta-ciptakan, mereka ada-adakan. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin kita ada soalan yang berkaitan dengan ayat 27 dan 28. Saya serahkan semula kepada Da'i Hilman. Kita ada pemanggil yang bertuah yang nombor 2, Ustaz. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rohani dan Da'i Hilman. Saya Haji Tukinon, Ya, Haji Haji Muhammad Tukinon. Saleh daripada Sekudar Johor. Saya berterima kasih kepada Ustaz dan Da'i dan penerbit yang telah mengambil panggilan saya pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Ya. dirahmati Allah. Baik. Soalan saya Ustaz dan Da'i seperti sekarang kita tahu banjir Pantai Timur dan mana-mana tempat lah Ustaz. Ya. Dan wabak COVID ni pun memang wabak seluruh dunia Ustaz. Adakah ini satu peringatan kepada kita supaya kita jangan leka, jangan lalai, jangan tak ingatkan kepada Tuhan. Bagaimana zaman kaum Ad, dia bagi sikit je Ustaz, ribut jadi daripada situ, kalau kau tak nak ingat aku, kau tak nak perintah aku bagi kau ribut. Itu contohnya. Jadi kalau sekarang ni, penyakit lain tu, adakah itu satu peringatan ke ataupun satu tamparan kepada umat? Jadi minta pandangan Ustaz pagi ini ya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Tukinon atas persoalan yang diberikan. Haji Tukinon ni cakap dia terima kasih kat kita, terima kasih kat penerbit ambil soalan. Sebenarnya kita terima kasih kepada Haji Tukinon sebab dia sendiri pun tak henti-henti telefon sebenarnya. Yeah. Saudara, sekiranya ramai yang juga kadang-kadang DM saya, PM saya tepi dan sebagainya, tanya Ustaz kenapa tak dapat telefon. Dia kena cubaan banyak kali. Usaha tak kerjaan insya-Allah. Jadi insya-Allah Ustaz, hari ini di Pantai Timur saya pun bawa balik kampung baru-baru ini. Yeah. Ada kematian bapa saudara saya. Kita lihat di sana pun banyak banjir, dan hari ini di belah-belah kita ni pun hujan yang lebat, banjir, wabak, kadang-kadang dengan duit pun tak ada, bisnes hancur dan sebagainya. Jadi benda ni sebenarnya apa Ustaz? Allah nak bagi tahu, silakan. Baik. Daripada Haji Tukinon tadi datang dua perkara yang bila beliau bertanya yang mana satu Ustaz? Tamparan ataupun maksudnya bala, benda ujian yang Allah Ta'ala bagi untuk nak ajar mereka, ya kan, atas sebab keangkuhan mereka. Dua-dua betul. Sebab tu kita kena tafsir ayat ini. Jika kita mengkaji banyak tafsir, jangan satu aja. Jangan saya nak baca Ibn Kathir saja, saya nak baca Qurtubi saja, saya nak baca Al-Alusi saja. Datang belakang ni kat Malaysia, saya nak baca Pimpinan Ar-Rahman saja. Kena banyak mengaji. Okey. Dan jangan mengaji sekadar baca, mesti berguru, kerana bimbang-bimbang faham kita berbeza daripada yang sepatutnya. Ya. Lalu kalau kita lihat ayat tadi, kata Allah, walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wa sarrafna al-ayat la'allahum yarji'un. Kita kena faham begini, ya, bahawa Allah Taala telah hancurkan bukan hanya kaum 'Ad. Sebab tafsir dia begitu. Bukan hanya sekadar kaum 'Ad, tetapi wahai kaum Quraisy, tempat yang kamu diami ini juga pernah didiami oleh kaum-kaum yang hebat sebelum kamu. Begitu juga Allah Taala tegaskan bahawa di Mekah ini pun ada kaum yang telah dibinasakan dekat Wadi Muhassir. Apa dia? Abraha dan bala tenteranya. Kemudian kalau kita lihat lagi, ya, kalau kita lihat pada dalam Al-Ahqaf tu, kaum yang dibinasakan itu terdapat di mana? Di Hadramaut. Hadramaut di mana? Di Yaman, ya. Dan kalau kita lihat lagi kaum Thamud yang bertempat di antara Hijaz dengan Syam. Hijaz dengan Syam. Syam hari ini kat mana? Kat Syria. Ya. Di situ ada kaum Thamud.
Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang mana Nabi pernah lalu di kawasan itu dan pernah minum airnya daripada tempat yang sama, tamadunnya hebat, akhirnya mereka sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita pergi lagi di bawah sana di Yaman juga. Tadi kalau kaum Ahqaf itu di Yaman Selatan, kita pergi di tempat nama Sana'a. Di situ ada satu kerajaan yang hebat, kerajaan Sabak. Ya, yang mana kita pernah tahu kisahnya. Kemudian satu kaum yang menginap di negeri ataupun mendiami tempat yang nama Madian, ya, dekat dengan negeri Ghizah, dan sebagaimana yang kita tahu di tempat tak jauh dengan bumi Hijaz itu, iaitu kaum Lut alaihi salatu wassalam yang menginap yang mendiami di tempat namanya apa, Sadum dan Gomorrah. Jadi Allah Taala kata, kamu kena lihat bukan tempat ni saja, haulakum, keliling kamu ni, ya. Samalah Haji Tukinon tanya tadi, tamparan itu kalau kita duduk di tengah, keliling dah kena ancam, apa perasaan kita? Ui, orang lain dah kena ni, aku tak terlibat sama. Hadir patutnya, kata Allah, la'allahum yarji'un, itu mudahan mereka mau balik. Balik itu balik apa? Yarji'un itu balik kepada apa? Rujuk balik kepada Allah. Rujuk semula pada Nabi kamu, ya. Perhatikan ayat-ayat Allah. Jadi hari ini ayat yang kita bicarakan dalam suratul Ahqaf banyak cerita tentang pengajaran sebenarnya, ya. Sebab itu kalau kita rasa kita segak hari ini, kok lah ada siapa rasa bajet segak, Nabi Allah Yusuf lebih segak lagi, kan. Kalau dia rasa dia hitam, kan, Bilal ibn Rabah, lelaki sahabat, ya, pembantu, pengawal setia yang Nabi telah dengar dia berjalan dalam syurga, tapi tak pernah merasa hina dengan kehitamannya. Jadi apapun yang berlaku, ada tempat untuk kita ingat kembali kepada Allah SWT dengan kita memandang luas vision kita. Ya? Sebab itu jangan seperti kuda tunggangan yang mana ditutup tepi dia nampak depannya. Kat mana ditarik baru dia nampak. Jadilah manusia yang Allah Ta'ala buka pandangannya. Lebih ni sebenarnya daripada 180 darjah kita boleh melihat. Lebih dahsyat lagi kalau boleh melihat dengan basirah dan juga dengan fuad kita. Wallahu a'lam. Baik. Kadang-kadang orang tertanya, fuad ni apa? Fuad ni apa? Dia tingkatan hati. Betul Ustaz? Ya, benar. Tingkatan hati yang ada dalam jiwa kita, insya-Allah. Ustaz, saya nak baca satu soalan lagi daripada Sal Rasid Cik Si daripada Facebook. Pada ayat yang ke-27, adakah kaum Ad dan Thamud itu binasa kesemuanya hingga tiada baki keturunan akibat turunnya azab Allah yang maha dahsyat ini? Itu pertama. Yang kedua, adakah terdapat kaum Ad dan Thamud yang beriman ketika itu? Yang ketiga, mengapa pada zaman itu apabila musnah dan binasa suatu kaum, akan muncul kaum yang baru pula seperti Sabak dan Madian? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Syukran. Soalan yang bagus, Ustaz. Kaum Ad dan Thamud ni kena bala apa semua, ada tak keturunan dia? Itu yang pertama. Yang kedua, ada tak orang yang beriman pada ketika itu? Dan yang ketiga, kenapa selepas habis satu kaum, ada lagi kaum-kaum yang lain? Silakan. Alhamdulillah. Bagus soalan ini. Ya, dia ada kaitan soalan ini kalau kita kaji, ya, dia ada kaitan dengan genealogi, keturunan dan sebagainya. Ini ilmu yang takkan habis kita mengaji. Baik, pertama, ada baki keturunan itu ada. Siapakah baki keturunan itu? Datang kepada soalan kedua terus menjawab, iaitu orang yang beriman. Orang yang beriman Allah Ta'ala selamatkan bersama dengan Nabi Allah Hud, yang Allah Ta'ala perintah mereka agar keluar daripada kota Iram. Keluar daripada kota Iram tersebut, pergi selamatkan diri kamu, kami akan lindungi kamu. Karena yang kami nak hancurkan ialah puak yang sombong. Kemudian bila ditanya, apabila berlaku kehancuran satu kaum, ada tak Allah ganti yang lain? Ada. Sebab tu kalau kita baca dalam Quran, wa may yartadda minkum, barang siapa yang telah tinggal murtad, buang agamanya, ya, agama yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah Ta'ala akan gantikan dengan kaum yang lain. Karena bumi ini yarithuha min ibadina, akan diwarisi bumi ini daripada hamba-hamba kami yang salih, yang baik-baik saja. Kerana Allah tak mahu bumi ini, ya, wala tufsidu fil ardi, jangan kamu buat kerosakan di muka bumi ini, ba'da islahiha,
lepas bumi ini dibuat perelokkan. Kaum yang beriman ni dia akan elokkan balik. Kan? Macam orang buat kehancuran, orang berperang, datang orang yang kalbu baik, tak mau dah perang-perang, nak bagi elok balik sebagainya. Allah tak mau lagi. Selepas buat bagi elok, datang pula kaum-kaum yang berperangai seperti mana Ya'juj dan Ma'juj akan merosakkan semula. Jadi apa pengajaran? Ada pengajaran dalam soalan ini. Pengajarannya ialah secara realitinya, ya, semua orang nak benda jadi elok. Ni kameraman kita, ya. Siapa berani pergi duduk conteng-conteng kamera dia orang? Kedudukan yang baik. Siapa berani pergi tarik-tarik wire? Mereka dah susun elok-elok dah. Jadi secara fitrahnya orang nak benda elok, tapi benda yang tak elok datang, itu adalah kerja syaitan, yang mana syaitan tak ada benda lain, ya'murukum bisu' wal fahsya. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah mungkin selepas ini kita nak tahu juga dekat mana sebenarnya hebat sangat ke kaum Ad ni yang sampai yang dia bongkak sangat ni. Mungkin selepas ini kita nak tengok insya-Allah. Jadi kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, balik kita lagi dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi dengan slot tafsir dan juga Tarannum dengan surah Al-Ahqaf ayat 25 hingga 30. Buat yang baru bersama dengan kita sudah 1 jam secara langsung, dan saya ucapkan terima kasih buat penonton yang setia daripada awal sehingga ke saat ini. Dan buat yang baru bersama dengan kita sudah bicarakan ayat 25, 26, 27 dan 28 Ustaz, betul kan? Jadi insya-Allah tadi sebelum kita berehat saya sebutkan hebat sangat ke kaum Ad ni, sampai diorang ni rasa bongkak, sampai kan dia tidak kenal Allah dan Rasulnya. Jadi kita akan lihat sedikit sebanyak. Ini yang mana kita boleh tengok di kaca TV, paparan yang mana inilah binaan-binaan yang ditinggalkan oleh kaum Thamud, yang Allah tinggalkan sedikit bagi kita dapat lihat binaan-binaan mereka, adakah betul mereka ni hebat. Jadi kita lihat kat sini, macam Ustaz sebutkan tadi, daripada gunung mereka menjadikan rumah-rumah mereka. Ini kalau kita lihat di Petra Jordan. Kalau ada peluang kita pergi bukan kita nak mengagungkan mereka, tapi kita nak lihat sesungguhnya mereka yang hebat ini pun Allah musnahkan disebabkan keangkuhan. Bukannya kita pergi tu sebab kita nak hebat tu boleh, tapi kita nak pandang orang hebat macam ni pun kalau angkuh tidak ada apa-apa. Tapi kalau manusia daripada sisi Allah SWT, kalau kita kerdil tidak ada apa-apa, tapi kita taat pada Allah, kita lebih mulia daripada orang-orang yang hebat, insya-Allah. Jadi Ustaz, tanpa lengahkan masa, saya nak, mungkin ada Ustaz nak teruskan bacaan atau kita nak baca soalan Ustaz? Saya cadang kita baca dulu. Sebab kejap lagi kita akan berpindah ke TV 9 ya. insya-Allah. Okay, boleh bagi izin insya-Allah. Ayat 29 dan seterusnya insya-Allah daripada suratul Ahqaf. Kita akan baca dengan maqam ataupun tarannum sikah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين
خلوا إلى قومهم منذرين. Ayat 30 kita akan baca dengan maqam ataupun tarannum rast, insya-Allah. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم صدق الله العظيم. Habislah ayat 30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, dan ingatlah ketika mana kami hadapkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam sekumpulan daripada jin. Tu dia jin main dekat Nabi. Dan apabila mereka datang, ya, mereka mendengarkan Quran yang kau telah baca, maka setelah mereka menghadirinya, berkatalah mereka, diam, ya, berdiam dirilah kamu semua, ansitu, duduk diam, ya. Maka tak kala sudah selesai, berpalinglah mereka kepada kaumnya memberi peringatan. Lalu mereka berkata kepada kaum mereka, wahai kaum kami, ya qaumana, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab yang telah diturunkan sesudah Musa alaihi salatu wassalam, membenarkan apa yang diturunkan di hadapannya. Di hadapannya, kedua-dua belah tangannya yang dipegang Taurah itu benar, ya, memberi petunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. InsyaAllah tentu ada soalan yang berkaitan. Jadi sekarang kita boleh tanya daripada 25 sampai 30. Silakan. Baik, Ustaz, kita ambil daripada Facebook, daripada Izara, ayat 28. Allah SWT berfirman, menyatakan berhala-hala yang mereka sembah selain pada Allah SWT. Soalan saya, apakah dapat dikaitkan bagi ada segelintir yang mengagungkan manusia yang melebihi daripada Allah SWT dengan meletakkan pergantungan kepada manusia semata-mata? Sedangkan Allah Maha mengetahui hati hamba-Nya. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Jadi dia nak tanya Ustaz, apa akan jadi sekiranya manusia ni dia terlalu berharap dengan manusia? Adakah dia jatuh, kalau saya faham daripada sini, dia nak ceritanya, adakah kita ni jatuh kepada syirik sebenarnya Ustaz? Macam kita berharap pada berhala dan sebagainya. Silakan. Baik. Begini. Cantik soalan ni, ya, tapi daripada apa yang ditanya oleh Izara tadi, saya nak bercerita dahulu sedikit kaum Ad ini. Walau sebelum siri sebelum ni mungkin telah ada. Mungkin kita ulang kajilah sedikit, ya. Jangan keliru. Kita sebut pagi ni bersekali. Thamud kita sebut, Ad kita sebut, Sabak pun kita sebut, ya. Kita sebut semua. Madain Saleh pun, kaum Nabi Allah Saleh pun kita sebut, ya. Jadi Ad ini satu suku kuno sebenarnya. Mereka ni antara nenek-nenek moyang yang awal-awal tertua daripada bangsa Arab, ya. Dan kita kena tahu bahawa mereka ni tinggal, dinamakan Suratul Ahqaf sebab mereka tinggal di daerah yang kita sebutlah tadi, Ahqaf tadi, ya. Daerah ini berada di sebelah, kalau kita tengok peta, cari peta teks dalam bahasa Arab, ya, kita akan jumpa Hadramaut. Ditulis Hadramaut. Jadi mereka ini tinggal di sebelah utara Hadramaut. Utara tu atas lah. Kalau bawah tu selatan, ya. Hadramaut. Di antara Yaman dengan Oman, ya. Jadi di situ mereka hidup selepas banjir besar Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam,
Dan kehidupan mereka ni Allah Ta'ala cerita antaranya suratul Ahqaf ini sendiri. Ya. Dan awalnya mereka merupakan suku yang hidup sejahtera. Kalau kita tengoklah dalam kisah-kisah sejarah Firaun dulu, kalau orang kata Firaun jahat, saya pagi ni nak ubah persepsi. Awal dia baik. Ya. Awal dia baik dengan rakyat dia tak zalimi rakyat dia, ya. Awal dia akan makan dan habiskan makanan dia, bangun awal dan sebagainya. Tapi lepas tu datang keangkuhan. Okey. Begitu juga kaum Ad ini, akhirnya mereka sekutukan Allah. Saya nak jawab soalan tu jadi panjang sikit. Sebab apa saya nak ambil daripada awal mereka itu telah pun beriman pada Allah, akhirnya mereka kata, tak, kami ni patutnya boleh buat satu sembahan tersendiri. Kenapa saya cakap begitu? Lepas banjir besar Nabi Allah Nuh, yang tinggal adalah umat yang beriman. Allah Ta'ala takkan tinggal melainkan yang beriman. Yang beriman ini, selepas habis satu generasi ke generasi, mereka mula lupa. Orang Penang sebut ghaflah, ghafil, itu maksudnya perkataan ghafil. Ghafilun tu ghafil dia, mereka cepat lupa. Maka mereka mula sekutukan Allah dan menentang Nabiullah yang diutuskan pada mereka, iaitu Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Hinggalah kita telah tahu tadi, datang angin tu bukan angin biasa, ya. Angin yang disertai dengan batu-batu yang dahsyat. Kalau kita pernah menghadapi disebut ribut pasir, pernah kenal ribut pasir? Dalam duk bawa jemaah, pernah kenal? Pernah lah, tapi tak seteruk macam yang kita biasa dengar lah. Ya. Saya pernah kena ribut pasir pun saya tak tahan. Tahan. Kita keselubung habis tubuh badan kita. Mereka terkena ribut daripada batu-batu yang dahsyat. Ya. Sebab itu, kalau kita lihat bagaimana kaum ini jadi begini, satu peringkat mereka akan mula meminta dengan apa yang mereka sendiri ciptakan. Seperti berhala-berhala yang dinyatakan tadi, mereka mengukir dengan ukiran yang cantik-cantik. Kita buat inilah sebagai Tuhan kita. Ya, kerana Tuhan tak boleh appear, tak boleh menjelma depan kita. Ini kita sembah ni, mereka lupa dengan ghaibiyat, ya. Mereka lupa dengan perkara gaib yang disuruh kita, diperintah kita beriman. Kerana itu orang yang diturunkan kitab mesti beriman dengan perkara yang gaib, sebab tak boleh melihat Allah Subhanahu wa taala. Lan tarani, kata Allah pada Nabi Allah Musa, never forever you can't see me, ya. Jadi benda yang sebegini jangan kita ikut. Jangan kita ikut. Ya. Jangan kita ikut. Kita kadang-kadang letak objek dalam rumah kita dan sebagainya. Mula kita letakkan satu i'tiqad pada objek tersebut. Tak ada benda ni tak boleh jadi. Tak ada benda ni tak boleh jadi. Tak ada benda ni akan berlaku kesialan dan sebagainya. Itu semua na'udzubillah min dzalik. Maka daripada soalan ini, ya, ada tak segelintir yang mengagungkan melebihi Allah dengan meletakkan bergantungan semata-mata ya kepada benda tersebut selain pada Allah. Dia begini, apapun selain pada Allah jangan bergantung. Jangan. Saya hari ini datang. Bukan kerana yang selamatkan saya itu kenderaan. Bukan yang selamatkan saya itu lampu isyarat. Tapi Allah SWT, itu hakikat. Itu hakikat. Apa pula ikhtiar makhluk? Tidur je lah, bawa kereta sampai tidur. Pandai-pandailah kereta ni sampai. Itu orang yang sangat tidak pintar dalam memahami agama. Wallahualam. Tapi kalau naik Tesla, mungkin boleh sampai tak dalam mata. Okey Ustaz. Kita nak bicarakan lagi. Tadi kita nak bicara mengenai ayat 28 dan kita akan masuk ke ayat yang 29 daripada Rahimah Sa'ud. Maha suci Allah. Adakah bacaan Al-Quran atau apa-apa sahaja dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dipermudahkan oleh Allah supaya didengari oleh makhluk-makhluk lain, walau di manakah mereka berada? Sebagai contoh, jin pun boleh dengar. Jadi dia nak tanya Ustaz, ayat 29 ini, adakah bacaan Al-Quran ini ataupun apa saja dakwah Nabi Muhammad SAW boleh didengari oleh makhluk lain yang nampak ataupun tidak nampak? Saya suka soalan ini. Kalau kita pernah dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semua jangan lupa dengan nama Nabi, terus segera berselawat, ya, terutama hari ini Jumaat, melainkan rahmat ke semesta alam. Jadi bila datang saja pengutusan Nabi SAW, maka apa yang dibawa oleh Nabi itu dapat didengari oleh segala makhluk Allah Subhanahu Wa Taala.
Bukan hanya manusia saja, bahkan jin, hayawan, tumbuhan, malaikah dan sebagainya tahu. Ya tahu. Sebab itu bergembira segala makhluk Allah dengan kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Dan kalau kita kata jin tu dengar Nabi, sekarang pun jin dengar kita tengah duduk bertanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Ni jin benar ni, jin benar. Ya, kalau kita nampak jin pun kita berselerak dengan kameraman pun semua tengok kita tinggal kita. Tapi Allah Taala hijab ya. Lalu berita gaib ini Allah cerita kepada Nabi. Sebab itu kalau orang tanya saya lah, Ustaz Nabi ni tahu tak berita gaib? Saya just jawab, tahu apa yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita manusia kena hormatilah saudara kita daripada bangsa jin. Karena itu ketika Nabi berjumpa dengan bangsa jin di satu tempat, masih ada hari ni. Mana bawa jemaah kan? Masjidul Jin. Nabi bawa siapa? Sahabat dia nama apa? Pergi ke situ, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Dan Nabi buat bulatan, berkata, Ibn Mas'ud, kau duduk dalam ni, jangan keluar. Engkau akan lihat nanti makhluk yang pelik-pelik datang, aku akan berhadapan dengan mereka. Jadi antara yang maka minta dengan Nabi, ya Rasulullah, janganlah di kalangan umatmu, saudara kami, bangsa manusia, ya, menggunakan tulang temulang untuk istinja. Karena itu merupakan makanan kami. Jadi ada pengajaran juga dalam ilmu lain pula, ilmu fiqh pula, ya, haram beristinja dengan tulang temulang. Tapi jin tak makanlah tulang tu, macam kunyah-kunyah tulang tu, dia ambil segala zat yang terkandung dalam tu. Wallahu taala a'lam. Baik. Kalau kata berpeluang untuk kita menziarahi Baitullah Lil Haram, kita pun boleh pergi ke Masjid Jin, Masjid Syajarah dan sebagainya. Berdekatan insya-Allah. Saya nak baca lagi mungkin satu persoalan sekiranya sempat insya-Allah. Kita berbaki lagi beberapa minit untuk kita terus ke TV 9 insya-Allah. Mungkin kita baca soalan daripada Intan Zurina Abdul Razak. Ayat ke-29 antaranya menceritakan tentang sekumpulan jin yang mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW. Ada antara jin yang menyuruh jin yang lain supaya diam untuk mendengar bacaan tersebut, iaitu adab apabila mendengar bacaan Al-Quran. Soalan saya, apakah hukumnya jika orang Islam yang bercakap ketika ayat-ayat suci Al-Quran sedang diperdengarkan, kerana ada kedai-kedai orang Islam memasang audio ayat Al-Quran di kedai-kedai untuk tujuan keberkatan, sedangkan urusan jual beli sedang berlangsung. Soalan yang bagus Ustaz. Mana kata kalau kita lihat kadang-kadang kedai-kedai orang Islam dia pasang ayat Quran. Betul. Jadi kita ni nak dengar ayat Quran ke kita nak jual beli ni, nak bercakap ni, macam mana ni kehormatan Quran dan sebagainya? Silakan. Baik. Alhamdulillah, bagus soalan ni, bagus. Inilah tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru ya. Dia ada dua keadaan di sini. Satu, soalan awal tu bagus, dia cerita tentang jin ya. Maka jin itu sendiri sebenarnya saya ada faham mesej yang disampaikan oleh saudari Intan Zurina. Ustaz jin pun suruh berhenti dengan Quran ya. Maksudnya ketika sekumpulan jin itu datang ya, mereka dengar Nabi baca Quran, ada jin yang nak bersembang. Jadi ketua dia kata, "Ansitu." Ya. "Silent please." Duduk diam. Dengar ni. Jadi yang lain pun pakat diam dengar. Isu dia nak bagi tahu jin pun diam, mampu manusia ni takkan tak faham kot kan. Hadirin rahimakumullah. Soalan berikutnya, datanglah kedai-kedai jual beli tadi. Boleh, tak ada masalah pasang. Yang saya sedihnya radio saja baca, orang tak baca. Betul tak abang cameraman kita? Radio aja baca. Kan? Ramai radio baca sampai kesudah yang hafal Quran radio tu. Dia tak faham-faham juga, nak hafal Quran jauh sekali ya. Jadi hadirin rahimakumullah, seelok-eloknya bukan tak boleh pasang. Orang datang habiskan ayat baru stop. Guru kami almarhum Datuk Syekh Abdul Hamid Tahir ya, pagi-pagi dia akan baca Quran dan sebagainya. Kadang dia suruh kita pasang Quran kalau dia tak sempat baca ya. Pernah kami tengah-tengah waqalu tak berhenti. Dia datang, dia kata siapa yang stopkan tadi, yang hentikan tadi. Kita kena mengaku, tak berani mudir tanya ni. Dia kata lain kali jangan begitu, habiskan ayat dan stop. Okey. Begitulah juga dah orang datang, stop ya. Pasang nasyid pula, pasang zikir tak apa, boleh. Jual beli, itu lebih beradab dengan Quran. Ya. Kalau yang kata boleh cakap-cakap sedang Quran dibaca ni begini. Qari sedang baca Quran, kita cerita qari tu baca apa. Ni tak apa. Kita sedang mendidik sambil dia membaca. Itu boleh. Takkan tak boleh langsung.
Dia bagi dia berhenti dulu baru kita sembang. Tak. Boleh dia. Waqalu, mereka telah berkata waqalu. Amanna, kami telah beriman. Boleh cerita ini fi'lul madhi kepada orang yang waqalu ghaibun, mereka ramai, ghaib kata ganti nama ketiga. Boleh. Ya, yang tak boleh ialah ada niat yang lebih-lebih lagi haram, ada niat menghina Quran. Ya. Jadi ulama kita ambil pandangan yang terbaik, yang pertengahan ya. Kata makruh. Jangan pergi haram lagi nanti saja. Makruh. Tapi kalau sengaja dia tinggikan suara nak hina Quran, itu jatuh hukum Haram. Allahu a'lam. Baik. Itu adab, sedikit ilmu adab. Kita akhir di TV3 dengan ilmu adab. Tapi kita ada perbincangan lagi saudara di TV9. Jadi terus bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru di TV9 selepas ini. Wallahu a'lam, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah. Kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi dengan topik kita, tafsir dan juga qiraat surah Al-Ahqaf ayat 25 hingga 30 bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Radhi Rejab. Jadi saudara sahabat penonton semua, berbaki lagi setengah jam ini kita menantikan persoalan daripada penonton semua. Boleh terus hubungi kita talian 18881677 atau boleh ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan di ruangan gambar dan juga saya dan juga Al-Fadhil Ustaz. Tanpa selengahkan masa, saya nak mengambil satu persoalan daripada Facebook daripada Muhammad Faizal bin Ahmad. Yang pertama, adakah para jin menyeru kaumnya dan menyampaikan kabar gembira setelah mendengar bacaan yang dari Al-Quran? Kitab yang diturunkan selepas Nabi Musa membenarkan kitab-kitab lain diturunkan sebelumnya. Jadi persoalannya di sini kita nampak Muhammad Faizal bertanya, adakah jin ni dia buat satu ajakan menyampaikan kepada kaum-kaum jin yang lain selepas dia mendengar kabar daripada Nabi Muhammad SAW. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Faizal Ahmad yang bertanyakan soalan ini. Faizal Ahmad tadi ya? Faizal Ahmad. Okey. Soalan yang dinyatakan tadi, ya memang jin mendengar dan dia sampaikan khabar kepada kaumnya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Quran benda itu benar, dan benda yang benar itu wajiblah kita beriman dengannya. Beriman ni maksudnya percaya kewujudannya, bukan suruh sembah dia. Yang tu yang kita kena faham betul-betul. Dan kalau kita lihat ya, daripada periwayatan yang banyak dan daripada susur galur yang sahih, bahawa jin itu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan apa yang diajar oleh para nabi dan rasul terdahulu. Kerana itu jin ini telah pun mendengar daripada Adam alaihi salatu wassalam hinggalah saat ini sampai sekarang. Kerana itu kita jangan heran kalau ada di kalangan manusia yang Allah beri kelebihan kepadanya mengajar jin. Ya, kerana itu merupakan ilmu yang ada di sisi Allah, kita tidak tahu dan tak sampai kepada kita. Dan jangan sekali-kali cuba menafikan hanya saja kita tak pernah mengalaminya. Nah, setengah orang dia kata, tak betul tu, mana mungkin itu engkau. Dia dapat. Sebab itu para alim ulama kita telah bicara dan telah pun qat'i. Sebab putus dah bab ni. Yang berlaku khilaf tu yang tak melalui perbincangan ini. Duduk bercanggah sana, canggah sini ni. Baik. Dan kita kena faham bahawa apabila jin itu mendapat petunjuk, mereka akan balik jumpa dengan kaumnya. Dan mereka akan menyuruh kepada Islam. Ada juga yang menolak, ada yang Islam jadi munafik, perangai jin, ya, ada yang dia bawa perangai tersebut daripada apa yang kita lihat dalam kehidupan manusiawi. Dan saya juga tidak mahu menghurai, tak sebut tapi tak menghurai. Kalau orang kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia, ya, benda tersebut kena kaji semula. Ya, kena kaji semula, mana dia tahu sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Ya, bagaimana pula jin yang salih, ya, sebab dia hamba Allah yang bertakwa ini, dia akan jadi baik. Apapun dia akan jadi baik juga.
Dan hadirin rahimakumullah, daripada pengalaman saya pernah merawat mereka yang berkaitan dengan exorcist, kalau kita cerita ni kerasukan ya. Kadang bila kita tanya dia, kau ni agama apa? Bila kita perintah untuk mengucap, dia tak nak. Dia beritahulah dia juga ada mengikut agama-agama dia, ada yang dia Yahudi, ada yang Kristian, ada yang macam-macam ya. Kemudian ada juga yang Islam. Bila kita tanya, kenapa engkau masuk? Kenapa kau ganggu dia? Dia ni jin jenis munafik, tak semayang. Tak semayang punya jin. Ada jin munafik ya. Jadi makhluk jin ini saya yakin ada diperbincangkan dah pada topik-topik maupun siaran-siaran yang lalu. Mungkin juga yang akan datang. Cuma kali ini kita sentuh juga sebab disebut jelas jin tersebut. Ala kulli hal, hadirin rahimakumullah ya. Kita hormati saudara kita yang berbangsa jin itu. Tak salah juga kalau kita nak sebut ya, kalau kita nak sebut kami daripada bangsa manusia ingin mengajak menyeru daripada bangsa manusia dan bangsa jin dan seluruh makhluk Allah agar beriman kepada Allah Tuhan yang Esa dan jangan sekutukan Allah walau sedikit pun dengan sesuatu. Wallahu a'lam. Baik. Itu orang kata apa? Makluman untuk kita. Betul Ustaz kata tadi, kita kena fikir balik. Kadang-kadang kita ni suka sangat lantang bersuara mengenai kadang-kadang jin itu sebaik-baik jin si ajak manusia. Mungkin dia lebih baik daripada kita kena kaji balik benda-benda macam tu insya-Allah. Kita nak ada pemanggil yang bertuah lagi yang mungkin yang ketiga Ustaz daripada Ilyas Abu Bakar. Assalamualaikum Tuan Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman dan juga Ustaz Uluzi Rujam. Ya, saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Ya, Soalan alhamdulillah. saya begini. Kita tahu ada banyak debat dah Ustaz dah hurai tadi. Nabi Hud telah turun berdepan dengan kaumnya, kaum Ad lah. Bagaimana dengan kita ni, Nabi Muhammad SAW? Kita tak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, tapi dengan sunnah Al-Quran. Dan kita ni, apakah iktibar ibrah yang patut kita ambil daripada peristiwa ini? Kerana dalam kehidupan kita, orang Islam ni pun tak terlepas daripada ada perasaan angkuh sombong setelah diberi kepakaran, kemahiran dan macam-macam kemewahan yang pada zaman ini. Tapi masih lagi kita angkuh, tak mau menunaikan yang orang kata perkara seperti solat, puasa, zakat dan haji. Apakah kita tak nak nanti sesuatu musibah akan turun disebabkan oleh keangkuhan dan kesombongan? Dan soalan keduanya mengenai dengan orang kafir yang mereka juga tahu macam ni dia tak ada Quran lah, kita kata Nabi Hud, tapi orang-orang kafir yang berada di dunia ni mereka tahu akan Allah itu kewujudan Allah, kebesaran Allah, tapi mereka masih lagi menyembah berhala dan tidak mau meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Apakah yang patut dilakukan terhadap mereka ini? Itu saja soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas Abu Bakar atas soalan yang diberikan. Jadi soalannya bagus. Yang pertama tadi dia tanya orang Islam masih angkuh dan sombong. Sedangkan dulu angkuh dan sombong diberi azab dan ada nabi lagi. Kita ni nabi pun tak ada dah. Kita hanya ada Quran dan sunnah saja. Jadi bagaimana orang Islam yang angkuh dan sombong ini? Itu yang pertama. Yang kedua, orang kafir, mereka tahu kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tahu ada kitab-kitab tertentu dan mereka masih lagi berada di dalam jalan agama mereka. Apakah tanggungjawab kita sebagai umat Islam perlu kita lakukan? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Ilyas Abu Bakar, soalan yang cukup bernas. Bismillahirrahmanirrahim untuk jawapan. Baik, sebagai orang mukmin, orang Islam, orang yang beriman, orang yang serah diri kepada Allah dan apa yang diperintahkan oleh Allah dia mesti tunaikan. Hari ini tak jumpalah Nabi kita. Kaum Ad jumpa Nabi dia. Tapi ada juga kaum yang tak dapat jumpa Nabi dia. Seperti contohnya ketika berlaku fatrah tertentu di mana tempoh tersebut tiada pengutusan Nabi, sementara tunggu Nabi baru yang akan dibangkitkan. Sebagai contohlah bila mana Nabi Allah Isa bin Maryam diraibkan daripada umat dia. Sehinggalah zuhur Nabi kita, lahir Nabi kita, dibangkitkan, diangkat menjadi Rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keadaan itu sama. Apa yang kena kita buat sekarang ini? Melainkan yang kita kena buat ialah berpegang dengan apa yang dia tinggalkan.
Ya, berpegang dengan apa yang dia telah sunnahkan, berpegang dengan ajaran-ajarannya tanpa melakukan kerosakan. Tetapi ada perkara yang sewaktu zaman Nabi tersebut tak jumpa lagi, tak sampai lagi kejadian, lalu sampai zaman kita ada. Contoh kita kata dadah, sebagai contoh lah, na'udzubillah min dzalik. Ya, sebagai penyakit kalau zaman Nabi taun. Kita hari ini na'udzubillah min dzalik, pandemik kita. Semua tahu COVID-19. Baik. Apa yang kita kena buat? Karena itu datangnya selepas Nabi, ada keluarga Nabi, ada sahabat Nabi. Lepas tu ada golongan salafun salih, ya, yang terdiri daripada kurun yang pertama, ya, datang kurun kedua, 100 tahun kedua, 100 tahun yang ketiga daripada Hijriah. Itu namanya golongan salaf, ya, itu salafun salih. Kemudian datang selepas itu ulama-ulama khalaf, dan apa yang kita kena buat? Ikut balik mereka. Ikut balik mereka. Kenapa ada pembahagian? Karena Nabi yang sebut, kurun yang pertama, kedua, ketiga, lepas itu datang zaman fitnah dan sebagainya. Baik, kita sekarang ini yang tinggal di hujung-hujung dah umur dunia ni, penghujung-penghujung dah umur dunia. Apa kita kena buat? Pegang teguhlah dengan Allah dan Rasul melalui jalan apa? Jalan yang telah dirintis oleh para ulama. Ulama yang jadi sebagaimana ulama akhirah, iaitu ulama yang betul-betul amanah, ya, membawa sifat-sifat kenabian itu sendiri. Ya, dia bukan nabi, tapi dia menjadi warathah, pewarisnya para nabi. Mesti ada sifat seperti siddiq, ya, dia tak menipu. Amanah, penuh dengan integriti. Tabligh, dia tidak menyembunyikan, dia menyampaikan segala-galanya. Dan fatanah, dia kena pintar. Pintar tu banyak, antaranya pintar untuk memilih laras jawapan. Bukan laras bahasa, laras jawapan. Ya, laras jawapan. Semalam kami bersama dengan menteri yang berhormat, menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu yang berhormat Sahibul Fadilah, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya nak petik yang terbaik daripada apa yang beliau pesan kepada para pendakwah kita semalam, ialah pastikan kemantapan ilmu tu ada, ya, dan menjawab selayaknya, ya, dan pastikan jaga akhlak. Lalu ketika pada menjawab selayaknya itu saya seronok, ya. Dia kata ada satu orang datang tanya Ibn Abbas, ya, dia tanpa nyamuk mati, jadi lekat darah di tubuhnya. Dia kata, ya Ibn Abbas, ya, Allah Ta'ala redha padanya. Siapa Ibn Abbas ni? Sepupu Nabi. Lalu aku ada soalan, kata Ibn Abbas. Tanya, apa soalan kau? Dia kata, bagaimana halnya keadaan ni, darah ni, dan kena dam tak kena dam ni? Ibn Abbas kata, kamu datang daripada mana? Dia kata, aku datang daripada Iraq. Datang pada Iraq. Lalu Ibn Abbas kata, ni jangan sensitif pula nak jawab. Saya quote kata yang berhormat menteri semalam. Ya. Dia kata, kamu duk sibuk tanya darah nyamuk sebesar, orang Kedah sebesar ketungau. Dia kata, kecil sangat. Tapi kenapa kamu tak sibuk dengan darah Al-Husain, putera Rasulullah yang ditumpahkan di Karbala? Ni jawapan ni tak ada kaitan dengan isu Syiah lah apa semua. Jangan duk salah sangka pula di luar sana tu. Saya record balik kata yang berhormat menteri. Maksudnya, apa yang kita lihat berlaku pada zaman Nabi kita hari ini, kita memanglah tak jumpa Nabi kita. Tapi apa yang ditinggalkan tu, kita kena pegang yang tu. Dan pendakwah kita dan semua yang di luar sana, ya, isu-isu remeh tu ada. Kena jawab, tetap kena jawab. Tapi keasyikan dengan isu-isu yang kecil ni menyebabkan isu-isu besar terabai. Ya. Duk sibuk babak khilafiyah, benda-benda yang pokok ditinggalkan. Ya. Duk sibuk cerita tentang nak kena niat sedekah ke, nak kena niat infak ke, nak kena niat apa? Nak zakat bagi sumbangan ni. Zakat ni nak kena lafazkan sahaja, aku keluarkan zakat semuanya. Balik-baliknya tak keluarkan zakat pun balak bencana turun. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang tu kita kena faham. Kemudian soalan yang ke-18 sebenarnya. Orang kafir ni, dia macam mana orang kafir ni? Dia tahu Allah Ta'ala, tapi kenapa dia masih lagi ingkar? Nak jawab soalan ini, kita kembali kepada Allah dan Rasul. Quran sebut dalam suratul Anbiya ayat 30. Ya, masa masih ada, sikit lagi nak minta sikit lagi insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma
waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Ya, adakah orang-orang yang kafir, ya, ingkar, tolak, tak mau terima kebenaran, ya, yara, mereka tu tak lihat kah? Yara ni present tense kah, past tense kah, fi'lul madhi kah, mudhari'? Dia yara ni fi'lul mudhari'. Mereka tak lihat kah? Awalam yara alladhina kafaru, mereka telah kufur tapi mereka tak lihat kah? Anna samawati wal arda kanata ratqa, bahawa langit dan bumi dahulu disebut sebagai oneness world. Boleh tanya mendiang Profesor Stephen Hawking dalam tulisannya Quantum, ilmu yang berkaitan dengan quantum theory. Dia beritahu, oh, langit bumi dulu bersatu. Allah Ta'ala cerita lama dah dalam Quran. Ya, Stephen Hawking baru meninggal je berapa tahun. Ya, Allah Ta'ala cerita 1000 tahun dah, bahkan dibawa oleh Nabi sebelum-sebelumnya. Fafataqnahuma, kamilah yang telah pisahkan dia dengan letupan yang cukup besar, pisahan yang cukup dahsyat, huraian daripada ayat tu. Jadi Big Bang ni bukan teori, dia reality. Dan kami telah jadikan daripada air entiti kehidupan. Yang kita tahu air tu ada apa? Ada oksigen, ada hidrogen. Badan manusia ada berapa peratus air? Tu tanya doktor pula. Okey, akan tanya isteri beliau doktor. Kemudian Allah Taala kata afala yu'minun. Kenapa mereka tak mau fikir lagi? Tak mau fikir apa? Fikir untuk beriman. Fikir dah, tapi fikir untuk beriman. Kenapa tak mau? Fikir aku nak beriman. Macam Mughais Bukhari. Dia buat kajian tentang mumia, dia beriman. Banyak lagi saintis yang telah beriman. Termasuk guru-guru kami yang profesor-profesor mengajar di universiti. Bila kita tanya macam mana prof boleh beriman, ya, Masya Allah, dia kata bila aku buat kajian empirical terhadap benda-benda fizik yang aku dapat nampak, aku terfikir ada kuasa besar yang tak dapat dilihat. Lalu kenapa aku abaikan? Wallahu ta'ala alam. Fikir-fikirkanlah pula kita. Baik, Masya Allah. Kadang-kadang saya pun keliru. Ustaz ni, Al-Fadhil Ustaz ke ataupun Profesor juga. Sebab luar biasa ilmunya, insya-Allah. Kita nak berehat seketika, saudara-saudara penonton semua. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pada kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi dengan topik kita surah Al-Ahqaf ayat 25 hingga 30 dan kita sudah berada di penghujung rancangan, insya-Allah. Berbaki lagi beberapa minit, mana yang sempat untuk saya bacakan soalan, saya akan bacakan. Jadi tanpa lengahkan masa, saya nak baca soalan daripada Mazani Manat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah cara menyeru ahli keluarga kita mencari jalan kembali supaya kita tidak termasuk dalam golongan mereka yang menyombong diri pada ayat-ayat Allah dan sentiasa berada dalam rahmat dan keredaannya? Mana kata soalan ni saya tambah sikit Ustaz. Bukan sahaja saudara kita, ahli keluarga kita, tapi rakan-rakan terdekat kita. Bagaimana kita, kalau orang tua, macam mana kita nak azan dengan dia lah untuk kembali balik kepada Allah SWT. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sentak betul. Tambahan soalan jadi soalan 19 campur dai 20. Dapat kita jawab pagi ni, insya-Allah. Tabarakallah. Bila ditanya cara tu kaifiat, macam mana nak azankan dia semula. Cantik ayat tersebut. Sebenarnya tuan-tuan dai Hilman ni pun banyak ilmu, tapi dia sembunyi ilmu dia. Ya, sebab saya tahulah bila peringkat-peringkat saya jawab tu dia bersambut. Seperti Fuad tadi tu, ya. Peringkat-peringkat hati sebenarnya. Baik, jawapan kita ialah Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah, jagalah diri kamu dan ahli keluargamu daripada api neraka Allah. Pertama, ajak mereka bilhal. Ajak mereka tu dengan tunjuk contoh pada kita. Saya terus pada jawapan, tak mau panjang-panjang, masa tak banyak dah. Apa dia? Tunjukkan salat kita di hadapan mereka. Bukan nak riak, wahum yura'un, bukan nak yura'un, nak riak dalam salat, dah. Tapi nak bagi tahu kepada ahli keluarga, gini salatnya. Bila nak tunjuk, bermula daripada anak berbenih dalam kandungan, tak cukup. Sebelum jadi benih, sebelum jadi zygote, dalam ayah menjadi sperma, dalam ibu jadi ovum, mak ayah tu kena tunjuk dah salat. Dah bergabung, ya, jadi amsyaj, air mani yang bercampur, ya, maka mak dan ayah kena salat jemaah, tunjuk dah.
Tu. Jadi zygote dan membahagi jadi fetus, esok keluar tu yang azan tadi tu. Jadi tunjuk cara begitu. Tak ada benda lain salat. Karena itu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa arda, dia pesan, tak usah sibuklah kamu dengan macam-macam nasihat daripada kalammu, tapi kamu bimbang-bimbang tindakan kamu yang dilihat oleh anak-anak kamu dalam rumah kamu. Itu satu. Nombor dua, ajar mereka agar kenal Nabi. Solat tu memang kenal Nabi dulu lah baru kerti solat. Tapi dalam solat itu ada salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai dia Rasulullah ni. Sebab hari ni orang duk cerita Quran. Timbullah golongan anti hadis. Dia terima Quran, tolak hadis. Ya. Dia kata Quran membenarkan kitab sedahulu. Dia ambil pula Bible. Dia ambil pula Talmud yang telah dirosakkan daripada Taurah. Ya, dia ambil pula kitab-kitab daripada agama Sabi'ah dan sebagainya. Macam-macam serabut. Kalau orang Penang kata serabut oren, dia kata rapala jingga, rapala yellow. Kan? Jadi haru biru. Hadirin rahimakumullah. Baliklah kita kenal Rasul. Lepas tu kita akan kenal cinta keluarga Rasul. Lepas tu kita akan kenal cinta isteri-isteri Rasul. Ustaz boleh cintakan dengan isteri, wajib cinta dengan mereka sebab mereka itu ummahat al-mu'minin, ibu kepada orang-orang mukmin. Kemudian kena telusuri jalan-jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nabi kata ashabi kan nujum, sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Kamu ikut saja, kamu akan dapat jalan dia. Sebab itu kita lihat nak cari arah, tengok buruj yang menunjukkan arah, hingga ada buruj yang menunjukkan arah kiblat. Jadi yang ni kita kena buat. 1 2 3. Yang keempat, ajar Quran ke anak-anak kita. Daripada Quran banyak ibrah kita akan dapat, maka tak akan ada keangkuhan pada diri kita. Dan yang kelima, yang last, kita kena together ni dengan family. Together. Sebab kalau kita tak together, keangkuhan mula mai. Ya, ayah bubuh nasi makan depan TV. Mak bubuh nasi nak tengok apa-apa sajalah, tak kisah. Ya. Sehari anak pula makan nasi pergi main game, tak mau. Duduk. Saya buat begitu. Saya share ni sebab saya buat begitu. Handphone tak tepi, no handphone. Ya, habis sangat ada TV sampai-sampai nak sembang, duk hurai watak-watak kat TV tu. Lepas tu hujung kita bagi tazkirah. Apa yang mak ayah tahu. Ya, wallahu taala alam, dan sentiasa ingat bahawa makhluk yang laknat oleh Allah adalah iblis kerana keangkuhannya. Tinggalkan keangkuhan tersebut. Wallahu a'lam. Peringatan daripada Ustaz Al-Fadhil Ustaz tadi mengenai solat, itu satu perkara yang kita perlu tunjukkan kepada ahli keluarga. Bukan kita menunjuk-nunjuk, tapi benda yang paling baik adalah kita tunjukkan kebaikan. Ustaz, kita sudah tamat siaran langsung kita daripada ayat 25 hingga 30. InsyaAllah esok Ustaz akan ada lagi. InsyaAllah biiznillah. Ustaz akan sambung ayat 31 sampai berapa Ustaz esok? Esok 31 hingga 35 insyaAllah. InsyaAllah bersama dengan sahabat saya Da'i Luqman. Ustaz, mungkin kita boleh bacaan doa sikit Ustaz di akhir ni. Silakan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, di hujung-hujung majlis ilmu, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru ini. Kami mohon padamu ya Allah, jadikan ia ya Allah taman dari taman-taman syurgamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon ya Allah dengan kedudukan hamba yang maha hina ini terhadap-Mu, Tuhan yang maha agung, maha besar, maha mulia ya Allah. Turunkan keampunan rahmat-Mu terhadap kami ya Allah. Hindarkan segala wabak bencana yang menimpa ini ya Allah. Angkatlah segala ujian ini. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ampunkan ayah dan ibu kami, dua permata hati, wali-wali karamahmu ya Allah. Ya Allah, balaskan kepada mereka pengorbanan kandungkan kami, lahirkan kami hingga koyak rabak isinya, bersembah darahnya. Ampunkan ibu manakala si ayah ya Allah keringat peluhnya bersimbah ke bumi ya Allah. Manusia pertama, adzankan kami, ajarkan kami kenal-Mu, kenal Rasul-Mu ya Allah. Itulah ayah yang dibintikan nama kami dengan namanya. Mereka berdua jadikan kami dapat berkhidmat selama hayat ini masih ada ya Allah. Ya Allah, jadikan Malaysia ini aman makmur ya Allah. Ya Allah, turunkan keberkatan berpanjangan melimpah ruah.
Ya Allah, perbaiki urusan kami, ya Afu ya Rahim ya Akramal Akramin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana minas salihin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan juga sahabat penonton semua. Saya dan Al-Fadhil Ustaz mohon ampun dan maaf sepanjang kami bersiaran langsung pada hari ini. Ada terkasar bahasa terlebih bicara. Yang baik semua pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada diri kami sendiri. InsyaAllah esok jangan lupa bersama Al-Fadhil Ustaz lagi dan juga sahabat saya Dain Luqman untuk bicarakan surah Al-Ahqaf lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.